Okay, seorang baca doa. Orang Adam boleh Adam. Adam baca doa Adam. Fatihah. Allahumma aftah alaina hidayataka wa anshur alaina in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Okay, terima kasih Adam Hamzi. Okay, so hari ni kita nak sentuh beberapa topik. Pertamanya berkenaan dengan looping. Okay. Okay, berkenaan dengan looping. So, looping yang biasa ada soalan tak? Kalau looping yang biasa. Maksudnya penggunaan for, penggunaan while, penggunaan do while. Boleh Boleh. Boleh. Okay. So, untuk for while, do while ni awak kena ingat step dia lah. Maksudnya nombor satu dia buat yang mana dekat for. Katakanlah kita ambil contoh untuk for. Dia ada 3 benda, 3 perkara dia kena ada. Dia kena ada nilai mula dan diuji syarat dan dia akan update. Okay, dia akan update. So, ada 3 benda. Okay. Jadi untuk ketiga-tiga benda tu kena faham step nombor 1 buat yang mana, nombor 2 buat mana, 3 dan 4. Yang mana kalau false dia pergi ke mana. Itu kena faham, kena jelas lah. Okay. Okay. Kemudian kita nak tengok ialah nested. Okay, nested loop. Okay, nested loop ni maksudnya kita akan ulang apa dia panggil, pengulangan tu dibuat beberapa kali selagi dia true. Okay, selagi dia true. Saya suruh tengok slide dekat klik tadi kan? Tak. Jadi yang ni faham tak? Saya tunjuk. Okay, nested loop. Okay, nested maksudnya dia akan berulang kali benda yang sama dia buat. Dia ada beberapa, dia panggil apa? Kalau for tu, for yang sebelah luar ataupun for yang sebelah dalam. Macam itulah. Okay, kita ada beberapa for contohnya kan. Contoh kita ada beberapa for. So, biasanya kita akan buat dulu yang for sebelah dalam tu sampailah for tu habis. Lepas tu barulah kita pergi kepada for yang lain. For yang luar lah. Okay, lepas tu ulang lagi. Buat yang dalam, lepas tu keluar. Buat lagi yang dalam, baru keluar. Okay, so kena bezakan antara kalau for atau while atau ni looping yang sebelah dalam diutamakan buat dahulu. Lepas tu barulah yang sebelah luar. So yang ni, apa maksud dia loop ni? There will be loop again. In for, there will be for again. Maksudnya ada beberapa kali for tu dalam for ada for lain. Okay, tu maksudnya nested. Ataupun dalam while ada for lain. Ataupun dalam while ada while lain. Okay. Okay, the following example shows in for there will be for again. For each for I, J will be executed first. Okay. Biasanya I, J, okay.
Ni contoh ni contoh. Kita ada IJ. IJ tu mewakili counter. Kalau for kita panggil counter kan. Counter di sebelah luar dan juga di sebelah dalam. So kita akan tengok di sebelah luar dengan sebelah dalam. Okay. Contoh kita ada kita ada statement dia for. Lepas tu kita ada for lagi dalam ni Okay. Lepas tu kita ada system.println, science computer. Lepas tu kita ada system.println Uniza. Okay. Jadi kita nak tengok sekarang ni dia tak ada curly bracket. So kalau tak ada curly bracket kita tak boleh nak group kan. Maksudnya kita nak groupkan system.println science computer tu untuk siapa? Untuk yang mana? So dia tidak ada, jadi kita yang kena identify sendiri. Okay, kalau kita tengok untuk for yang sebelah dalam, saya pergi sebelah dalam dulu, kita pakai counter J. Okay, so J kurang sama dengan 2, J plus plus. Jadi dia start dengan nilai J tu 1, lepas tu J kurang sama dengan 2. Maksudnya J akan sama dengan 1, sama dengan 2 sahaja. Okay, 1 dan 2 sahaja J. 2 kali je ulang untuk J. Jadi maksudnya sains komputer tu kita akan print 2 kali sahaja. Okay, print 2 kali sahaja. Tapi 2 kali dia adalah untuk setiap I ni. Okay, untuk setiap I. Okay, untuk setiap I ni dia akan print sains komputer tu 2 kali. Macam tu. Jadi I ada berapa? I berapa kali ulang? I berapa kali ulang? 3 kali. 3 kali. Okey, 3 kali ulang. Bermula dengan 1, 2 dan juga 3. Termasuk nilai 3 Yang keempat force tu dia tak buat lah. Okey. Maksudnya semua sekali berapa kali sains komputer ni akan cetak? Setiap sekali dia print 2 kali. Sekali lagi dia print 2 kali. Sekali lagi print 2 kali. Berapa kali semua sekali? 6 kali. 6 kali. 6 kali. Okey, 6 kali dia akan print sains komputer. Okey, lagi satu yang kali hijau ni kan. Ni maksudnya sebab dia tak ada curly bracket. So kita kena ingat statement yang pertama, arahan yang pertama selepas looping, tak kira lah for ke while ke do while ke, kita akan ambil yang tu kita letak dekat, paling dekat dengan dia. Maksudnya sistem sains komputer ni ada paling dekat dengan dia adalah for untuk J sebab tu kali hijau. Okay, lepas tu yang Uniza ni dia tak akan buat. Bila dia akan buat Uniza ni? Uniza ni kita akan buat selepas for yang sebelah luar ni, itu for I ni, dia false. Maksudnya bila I sama dengan 4, nanti kan kita akan ada 1, 2, 3, lepas tu I 4. Bila I 4 kita akan check 4 kurang tak daripada 3. Salah kan? So salah barulah pergi lompat kepada Uniza. Okay, faham tak? Faham tak ni? Faham tak? Faham sebab saya baru nak tunjuk ni. Cuma saya nak bagi tahu dia macam mana sebenarnya. Okay, dia macam mana. Jadi untuk sains komputer tu kita akan print 2 kali. J sama dengan 1, J sama dengan 2. Okay, 2 kali. Tapi kita kena cater juga untuk yang sebelah luar. Maksudnya untuk I sama dengan 1 tu, dia akan print 2 kali, I sama dengan 2, 2 kali. Macam tu. Okay, so kita pergi pada next. Okay, kalau kita tengok ni nombor 1, nombor 2, ni nombor 3. Oh, silap ni nombor 4. Kalau false, pergi nombor 5 Kalau false, nombor 5. Okay, so di print sini, cuba tengok yang ni. Kalau yang tadi, dia akan print macam ni kan. Okay, cuba tengok step-step dia. Kita ada macam ni kita nak trace program. Kalau soalan dapatkan output. Output tu sebenarnya apa yang akan dicetak. Okay, apa yang akan dicetak. Macam awak kira kalkulator lah. 2 tambah 3 berapa? Okay. Jadi kita kena buat jalan kira dia lah. Jalan kira dia.
Okey, jalan kira ni kita kena buat. Jadi yang buat jalan kira ialah kita. Kalau komputer dia macam kalkulator lah, kita tekan-tekan dia dapat lah. Okey, so apakah output? Jadi kita kena trace program tu. Macam mana nak trace? Kita ada berapa variable? Okey, cuba tengok cara nak trace dia. Kita ada I untuk 4 yang sebelah luar. Lepas tu J untuk 4 yang sebelah dalam. Lepas tu untuk print apa-apa sistem .print line apa. Okey, di sini dia nak print apa. Jadi kita start dengan I sama dengan 1. Okey, awak pergi I sama dengan 1. Lepas tu yang kedua, J sama dengan 1. Dia start dengan J sama dengan 1. Okey, true kan? So true, kita akan print science computer. Okey, lepas tu kita akan tambah pada J. Tengok. Setiap I, J tu buat 2 kali 1, 2. So 2 print lagi. Tapi bila 3, salah kan? Bila 3 salah, dia tak print dah science computer. Terus pergi kepada update counter nombor 4. Okay, ni saya tunjuk nombor 4 iaitu I tambah-tambah. Okay, saya tunjuk ni. I tambah-tambah dia jadi 2. Sebab apa 2? Sebab I tadi 1, nilai dia 1. So dia akan ditambah-tambah, maksudnya tambah 1 lah. Jadi 2. Okay, bila 2 sini, uji syarat ni 2. Kurang tak daripada 3? Kurang kan? So kalau kurang, kita start balik dengan J. Nilai mula J ialah 1. Tengok nilai J 1. Kita print balik science computer. Lepas tu 2, science computer lagi. Lepas tu 3. Untuk J3 tak ada J3 dia false. Bila false, pergi nombor 4. Pergi dekat I ni. I jadi 3. Okay, bila 3, print lagi. Nilai J start balik dengan 1. Print science computer. Lepas tu update counter J jadi 2. Okay, 2. Lepas tu kita akan print science computer bila 3. Okay, bila 3, dia false kan. Bila false tu, pergi balik kepada I tadi. I jadi 4. Kan, tadi I dia 3, dia jadi 4 dah I. Bila I 4, kita akan pergi nombor 2 4 kurang sama dengan 3 false. So bila false, baru dia print Yuniza. Okay, jadi dia akan print science computer. Last kali tu Yuniza. Science computer ni kita akan print sebanyak 6 kali. Okay, yang ni faham Okay, so yang ni sama juga. Kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok yang ni, mula-mula dia print apa? So kita start dengan N sama dengan 1. Okay, N sama dengan 1. 1 kurang sama dengan 2, true kan? N sama dengan 1, awak sebelah kanan tu kita buat tracing dia. N nilai N 1. Ataupun awak buat line macam tadilah, sama je N 1, 6 1. 6 start dengan 1. So 1, kita akan uji. Okay. 6 kurang sama dengan 4. Maksudnya 1 kurang sama dengan 4. True kan? So true. Kalau true, pergi yang bawah dia. Sistem dah ada print tu. Dia akan print Bukan print line, print. Print. Maksudnya dia akan print 6. 6 berapa dia akan print? 1. So cuba tengok yang dekat skrin biru ni. 1 dia jadi. Okay, sebab apa dia keluar 1? Sebab kita print tu. 6. Okay, 6 ialah ketika tu ialah 6 1 So kita akan tab dia. Print maksudnya kita akan print secara sebaris. Okay. 1, lepas tu kita tab. Tunggu. Cursor dia duduk situ lagi. Tak turun lagi. Kalau print line dia turun. Okay. Tunggu lagi. Lepas tu kita akan buat 6. Ni saya kena tunjuk satu-satu sebab nak trace program ni agak susah kalau awak tak faham. Okay. Kita tengok slide ni nanti kalau tak faham, ulang lagi slide dia biar betul-betul faham sebab macam mana dia bekerja tu. Sebab nanti kalau soalan exam mungkin lain soalan dia. Dia tak sama macam ni. Mungkin dia nak print star, dia nak print apa kan. So awak kena tengok dia dekat mana dia gerak. Okay. So 6 tambah-tambah maksudnya 6 tambah 1. Jadi 6 tadi 1, 6 jadi 2. Bila 6 2, okay, 2 kurang sama dengan 4 true. So true lagi, kita akan buat yang ni. Tapi dia print sekarang ni 2. Kenapa 2? 6 tadi nilai dia 2. Okay. Nilai 6 berubah ke atas tu kan? 2.
Lepas tu pergi lagi 6 plus plus. So 6 jadi 3 kat atas tu Tapi masih lagi n tu sama dengan 1. Nampak tak? Okay, lepas tu 3 kurang sama dengan 4 true. So true print lagi, so dia jadi 3. Dan kita akan pergi lagi sini, dia jadi 4. 6 sama dengan 4. 6 sama 4 true, so dia akan print 4. Okay, tab 6 Okay, lepas tu pergi lagi 6 ni, tengok cara dia bergerak yang dalam dulu Sebab tu saya kata kena faham, dia akan looping yang dalam dulu. 6 tambah-tambah maksudnya 6 tambah tadi 4 jadi 5. So 5 kalau sama dengan 4 false kan? Salah. Tak sama. So tak sama ketika ni dia nak pergi ke mana? Ni yang ni awak kena hati-hati dia nak pergi ke mana. So kalau tak salah ni dia akan balik semula kepada n. Okay? Sebab dia tak ada curly bracket. Sebab dia tak ada curly bracket dia balik semula. Katakanlah kita letak curly bracket tu lain. Lain keadaan dia. Dia akan jadi lain. Okay? So n sekarang ni dia tambah. Maksudnya n tadi 1. Sebelum ni yang print 1, 2, 3, 4. N masih lagi 1. Sekarang ni n jadi 2. Okay? N 2. 2 kurang sama dengan 2 true. So true. Kalau true buat lagi. Okay? Untuk for yang dalam. Buat sama Sama. Sebab kita tak turun lagi ni. Okay, sama dengan 4. Okay, bila sama 4. Okay, 6 jadi 5. 5 false. 5 false. Kalau false pergi mana? Pergi yang atas. Okay, tapi n sekarang ni 3. So, bila kita check 3. 3 kurang sama dengan 2 false kan? Bila kurang sama dengan 2 false. Kita akan print. Print dulu. Ketika tu cursor masih di situ. Kita print dulu hashtag tu. Hashtag tu kita print. Lepas tu cursor tunggu lagi sebelah dia sebab tak ada print line. Kalau print line pun sama. Maksudnya print dulu. Dia akan print dulu. Print dulu yang tu. Kalau print line. Print line turun bawah. Turun bawah. Okay, turun bawah dia akan print yang kat bawah. Hashtag tu jadi bawah lah. Sekarang ni print. So sama je lah Okay, tu maksud dia. Jadi awak kena tengok balik. Kalau tak faham, tengok balik yang ni Boleh? Boleh tak? Ni asas je yang awak kena faham. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Seterusnya kita ada Sentinel Control Loop. Okay. Ini maksudnya kita ada satu nilai yang kita kena control dia kan. Kita kena control dia. Tapi memang dia kena ada tiga untuk looping dia kena ada 3 perkara. Kalau tak, looping tu dia akan ulang-ulang, tak betul dan sebagainya. Okay. So loop dia control by sentinel value. Okay. Syntax dia mesti ada satu nilai awal untuk sentinel. Lepas tu kita ada contohnya while lah. Biasanya kalau sentinel value ni kita ada while. Kita ada do while. Okay, kita ada do while. So sama je while dengan do while. So input dia mula-mula sebelum while tu. Okay. Lepas tu kita ada condition dia. Condition ni tujuannya kita akan uji input dia. Dan kita ada update. Okay. Input sentinel value ni adalah untuk kita update counter. Okay. Kalau for pun sama. For pun sama. Maksudnya kalau kita nak tukar for kepada while. Maksudnya dia kena ada template dia. Dia kena ada dekat atas ni. Lepas tu sebelah dia. Okay. Lepas tu yang ni. Okay. Yang bawah sekali. Sebelum curly bracket. So kena ada pada 3 tempat. Okay. Kena ada pada 3 tempat. Sebab majoriti ramailah student dia akan confuse yang tu. Dia pergi buat 2 saja ataupun dia input sentinel tu di tempat lain atas pada statement. Salah Dia sebelum curly bracket. 3 perkara tu mesti diikut. Nombor 1 duduk atas pada while. Nombor 2 syarat dia lah, syarat dia condition untuk input tu. Nombor 3 sebelum tutup tu. Okay. So kita tengok ni problem dia receive a number of positive je display the summation. Okay. Kita nak receive nombor positif sahaja dan kita nak calculate summation dia. Okay. So ni adalah ini contoh dia, contoh coding dia. So input dia adalah
X, kita akan uji X ni lebih besar tak daripada kosong. Lepas tu dalam tu dia tak kisahlah dia nak buat apa, summation tadi kan. So formula dia sum sama dengan sum plus X. Okay. Lepas tu sebelum tutup curly bracket ni dia ada sekali lagi input. Okay. So ada dua tempat dia input. Satu X sebelum while, satu lagi sebelum tutup while ni. Okay. Yang ni lah. Okay. So ni adalah a negative or zero input indicates the end. Okay. Kalau nombor masukkan nombor negatif, kalau kita tengok contoh coding ni, maksudnya X lebih besar pada kosong, dia nak nombor positif saja nombor positif. Kalau nombor negatif, dia adalah kurang daripada kosong. Okay. Okay. So input dia adalah sebarang nombor integer, dan akhir sekali satu integer ataupun nombor ataupun kosong kita masuk. Okay. Beza dia dengan 4, yang 4 tadi beza dia, 4 ni kita dah tahu bilangan dia. Maksudnya kita dah tahu 1 hingga 2, 1 hingga 3, kita dah tahu berapa kali kita nak ulang. Beza yang sentinel value, kita nak masukkan nilai, selagi user masuk nilai yang betul, kita akan buat looping tu. Kalau false, kita tak buat looping tu. Faham tak ni? Faham tak? Faham tak? Boleh kan? Boleh. Boleh, okay. Maksudnya kita akan buat looping ni sehingga dia false. Okay. Ni contoh kalau nak buat testing dekat Flowgorithm pun boleh testing lah Flowgorithm. Okay. Ada summation, input X. Okay. Input X tu ada dua tempat Okay. Then dia akan patah balik display sum. Okay. Input X. Lepas tu kita akan uji X ni lebih besar daripada kosong. Okay. Sebelum tu kita akan kita patah balik ni arrow dia, kita akan input X. Okay. What will happen if this statement is deleted? Apa yang berlaku? Apa yang berlaku jika syarat ni kita tak buat? Oh, okey. Dia kata gini. Kita tak nak buat. Ni kita delete ni. Input X. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kita tak buat input X ni. Apa yang berlaku dekat looping kita? Tak boleh nak masuk ke input. Tak boleh masukkan, betul? Kita nak kena, kalau kita tak masukkan input, macam mana dia nak check X tu dia besar daripada kosong? Kan? Jadi kita kena masukkan dulu nilai, satu nilai. Barulah kita boleh check nilai X tu lebih besar tak daripada kosong. Okay. So kena ada input. Okay. So apa berlaku kalau kita tukar input X duduk atas, sum tu duduk bawah? Apa berlaku? Apa berlaku? Kalau kita tukar input X tu duduk atas, sum tu duduk bawah. Apa yang berlaku? Kita kena masukkan 2 kali input tapi dia tak boleh nak proses. Sebab proses dia duduk bawah. Ya. Maksudnya kita tak sempat pun kira jumlah yang tadi, jumlah yang sebelum tu kan. Kita terus masuk nilai X yang baru. Katakanlah sebelum tu kita masuk 10. Lepas tu kita kena masukkan 5. Yang 10 tadi hilang lah. Okay. So yang dia akan tambah 5 sajalah. Sedangkan tadi kita dah masuk yang ni kan, 10 ni. Okay. So kita kena tukar.
Okay, ni contoh nombor, kita masuk 30, 16, 42, negatif 9. Automatik ni adalah sentinel value last ni. Dia akan check kalau jumpa negatif ataupun kosong, tak akan jadi. Jadi kita akan jadi, kita teruslah cari summation dia. Okay. Okay, contoh ni sentinel value, biasanya kalau soalan dia kata 9/9 ataupun awak buat satu menu, kan menu yes or no, selagi masuk tidak masuk no, so dia akan buat lagi. Okay, macam tu lah. Okay, ni contoh dia, sama sama je contoh dia, dia tengok. Ni tracing dia. Ni contoh. Ni selagi selagi X tu tak sama dengan 999. 999. Maksudnya kalaulah user tu masuk 999, looping ni dia tak buat. So dia akan pergi kepada sum. Okay, sekarang ni dia masuk X1. Buat dalam tu kira summation dia. Okay. Awak kena trace ni I tunjuk sebentar lalu ni. Takut tak sempat nak. Seterusnya. Okay, dia akan ulang lagi. Okay, sekarang ni user masuk. Last kali tu, okay, 23 kan. 23 tak sama dengan 9. Okay. Last kali tu kita masuk 999. Okay, bila 999 kita akan check. 999 tak sama dengan 99, salah kan? Salah. Okay, kalau salah, apa yang berlaku ialah keluar daripada looping. Okay, terus pergi kepada summation. Print the sum. Okay, bila false yang tu pergi pada the sum. Okay, dapatlah the sum 27. Okay. Maksudnya untuk trace program ni, awak kena ada buat macam ni tak apa, buat kotak macam ni. Dia ada X, dia ada apa variable yang diguna, sum. Macam ni kan, X dengan sum. Jadi awak boleh letak satu-satu. Okay, satu-satu. Yang ni, kita nak buat apa ni, given an exam as mark. Okay, input kita adalah markah, display prepared message based on the rules. Okay. Okay, kita nak, kalau 49 dan ke atas dia lulus, tapi kalau bawah daripada tu dia fail. Okay. However, kalaulah kita ada nombor yang bukan antara 0 hingga 100. So kita nak buat, dia adalah wrong input. Jadi bila wrong input, user akan masuk lagi. Okay, so kita nak buat. Jadi soalan ni mula-mula kita buat if biasa je. Okay, satu je if. Maksudnya kalau 40 kurang daripada 50 fail kurang daripada 50 fail. Kalau lebih besar pada tu lulus. Okay, buatlah if biasa. Kalau logarithm tu buatlah apa tu, selection tu lah kan. Lepas tu barulah tambah while tadi, tambah looping. Okay, looping untuk kita buat sentinel value. Okay, ni contoh dia. Okay, yang tadi ni true or false macam ni. Okay, tapi kita nak ada satu je nilai dia. Kalau kita tengok yang ni, kita akan uji yang ni. If M kurang daripada 0 or M lebih besar daripada 100, salah kan? So kalau salah, kita akan buat wrong input. Okay, input lagi M. Lepas tu patah balik. Dia akan uji syarat dia. Okay, dia akan uji lagi sampailah dia true. Kalau true, satu je dia nak ni nilai ni. Buat ulang-ulang kali untuk satu markah tu sahaja. Kalau true, barulah pergi kepada pass ke fail. Okay, pass ke fail. Okay, so kita akan buat yang ni contoh dia. Okay, ni contoh condition control loop. Okay, kita boleh buat control ini. Ini kalau M lebih besar daripada ni bukan sentinel lah. Tapi kita control loop dia. Ni bukan sentinel. Sentinel ni adalah satu nilai. Pass. Okay, ni okay. Okay. Continue.
Okey, jadi itulah untuk sentinel value. Boleh? Seterusnya kita tengok continue dengan break. Saya tak sentuh lagi kan continue break kan? Tak lagi kan slide ni kan? Betul tak? Belum. Belum. Okay. Continue break. Biasanya kita guna untuk looping. Continue maksudnya kita akan teruskan looping tu. Continue, nama dia continue lah. Nama dia continue maksudnya kita teruskan looping. Tapi kalau break, kita akan stop break. Ada yang tanya saya pasal dalam logarithm hari tu, ada statement yang break tu. Dia pakai apa? Saya tak ingat lah. Tapi adalah. Dalam logarithm tu ada yang break. Ada yang break. Untuk break. Apa function dia break? Okay. Dalam logarithm gambar dia saya tak ingat lah gambar apa. Cuma inilah function dia. Break ni kita guna dalam looping. Okay, dalam looping. Biasanya guna dalam looping untuk kita stopkan kita punya looping tu bila kita jumpa satu keadaan yang kita nak stop. Okay. Contoh yang ni, kita ada for, tengok curly bracket dia buka dengan tutup curly bracket. So, maksud buka dan tutup curly bracket ni awak kena ambil perhatian sebab kalau yang ada curly bracket ni maksudnya semua statement yang ada dalam looping ni kita akan buat. Okay. Kalau yang tadi sebelum tadi kita kena identify sendiri statement tu yang mana kan. Kalau yang ni dia dah memang dah buat ni. Buka tutup maksudnya kita akan buat semua ni duduk dalam for. Okay. Kalau if, cuba tengok if if dia kita tengok ke dalam for tu ada if. So settle dulu, fahamkan yang dalam dulu. Okay. Kalau luar ni kalau kita tengok dia ulang berapa kali? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6 kali. Okay, 6 kali. So I ni, I modulus 2 maksudnya kita akan tengok baki dia modulus 2. Okay. Kenapa dia buat ini? If I modulus 2, apa maksud dia? Satu lagi modulus. Modulus adalah hasil bahagi. Okay, hasil bahagi. Kita tengok yang dekat bawah tu. Okay, dia sama ada kosong atau 1. Hasil bahagi dia bila kita moduluskan dengan 2 sama ada kosong atau 1 sahaja. Kalau kosong ni maksudnya nombor genap. Biasanya nombor genap lah. Contoh 4 bahagi 2 kan. 4 bahagi 2 baki dia kosong kan. Kalau 3 bahagi 2 baki dia 1. So kita akan tengok kosong dengan 1. Kalau kosong maksudnya kalau kita buat if kosong dalam tu, if 0 dalam tu 0 maksudnya dia adalah false. Okay, dia adalah false. Kalau if 1 true. 1 tu maksudnya true 1 tu maksudnya true. Dalam kes ni kalau if kosong kita akan continue. Okay, maksudnya nombor yang genap kita akan continue. Tapi kalau kita guna nombor ganjil kita akan nombor ganjil kita tak buat continue ni. Kita akan pergi kepada else ni. Okay, pergi kepada else ni. Okay, sistem print if even ni dia akan buat bila? Bila keluar je daripada continue ni. Okay, continue kita akan print je. Print if even. Okay, print if even. Okay, cuba tengok So step dia kita senaraikan I lebih besar sama dengan 5. Lepas tu kita ada modulus. Lepas tu kita nak ada 2 sebenarnya. 2 statement print So start dia. Start dengan I sama dengan 0. I sama dengan 0. Okay, I 0. Tengok 0 kurang sama dengan 5 true kan. So true. Bila true baru pergi kepada if. Okay. Okay, sekarang ni modulus tu sama dengan 0. Okay. Kalau 0 pergi kepada continue.
Okay, continue. Nampak tak? Nampak tak kat atas tu? I is an even number. I tu ialah berapa I? Kosong Kosong is an even number Tak nampak saya. Okay, lepas tu print tu dia akan print. Print if even. Okay, print if even. Maksudnya print if even ni dia akan buat, tak kira dia true ataupun false, masa dekat if tu dia akan tetap buat. Okay. Okay, bila yang ni, bila sebelum tutup curly bracket, naik balik ke atas tu. Okay, jadi I sama dengan 1. Oh, dia tak buat. Okay, tak. Nanti awak buat yang baris kedua pun tak apa Biar nampak tadi kosong. Lepas tu 1 kan. So 1 kurang sama dengan 5. 1 kurang sama dengan 5, true. So true. Pergi balik dekat sini. Tapi ketika ni 1 modulus dengan 2, 1 lah kan. Okay, 1. Dia tak pergi continue. Okay, tak pergi continue. I modulus 2. Sekejap I modulus 2. Sekejap, patah balik. Sekejap. Buat apa dia pergi continue? 1 if true. Yelah, betul lah. Maksudnya macam ni. I 1, okay. 1 modulus 2, 1 kan. Kalau if true, baru continue. Okay, if true baru continue. Continue pergi kepada okay. Kalau continue, dia tak ambil pun yang lain-lain tu. Okay, dia terus pergi kepada I++. Okay, awak kena ingat kalau continue maksudnya dia akan teruskan looping. Okay, I++. Kita tengok lagi Okay, I++, jadi I sama dengan 2. Okay, 2 true. Okay. Okay, ketika tu 2 modulus 2 kosong kan kita dapat kan? If kosong, saya pun confused. If kosong dalam dia, so kosong maksudnya false. False dia tak pergi kepada continue. Okay, dia pergi kepada else. Okay, kalau false, dia tak buatlah yang tu sebab yang tu adalah if true. Okay, dia buat else. So dia akan print berapa ketika tu ialah 2 kan. So 2 is an even number. Lepas tu dia akan print even number. Okay. Jadi ni jawapan dia. Jadi 2 baris kita dapat. Lepas tu ulang lagi. I sama dengan 3. Okay, 3 kurang daripada 2. 2 okay, kita buat kita moduluskan dengan 2 ada baki kan. Baki dia 1. So 1 tu true If 1 tu if true. So true baru pergi kepada continue. Bila klik continue, bila dia pergi continue, dia teruskan looping. Dia tak buat statement selepas else tu dia tak buat. Okay, teruskan I tu I jadi 4 modulus 2 dapat true lagi. Kosong. Kalau kosong false, pergi kepada else tu. So kita akan dapat 4 is an even number. Lepas tu kita akan patah balik 5 kurang sama 5 true lagi, buat true, continue Okay, true. Lepas tu 6 last kali, 6 false. Okay, jadi itulah hasilnya. Itulah apa dia. Susah juga nak tracing ni. Allah. Okay, ni maksudnya kita kena tengok satu-satu Nanti awak tengok balik slide ni. Kalau tak faham, tengok balik slide ni. Boleh? Ni continue statement. Maksudnya kalau continue, kita akan teruskan looping dengan kita pergi dekat dia punya update statement tu. Kita tak buat arahan-arahan yang lain Kalau yang ni break. Apa beza dengan break? Break memang kita akan break daripada looping dan kita terus pergi kepada I++ lah. Ini sama je cuma awak kena
Kena tulis satu-satu. Pergi sini. Jadi saya tunjuk satu Okay. I satu kurang sama dengan satu true. So I pergi kepada sama tak dengan value. Kita nak check if I sama tak dengan value. I satu sama tak dengan value. Value berapa? Value dia masuk 4 Value masuk 4. The input dia adalah 4. So satu tak sama dengan value. Kalau tak sama, okay. Kalau yang ni tak sama maksudnya dia false. Dia false kosong dalam tu. Kalau tak sama dengan false, so dia akan pergi kepada yang bawah ni. Okay, yang bawah. Dia tak pergi pada break lah. Kalau true baru pergi break. Okay. Jadi pergi yang bawah ni, lepas teruskan looping. Naik lagi sama dengan 2. Naik lagi tak jumpa, looping lagi. Sama dengan 3, sama dengan 4. Okay, sama dengan 4. Okay, bila I sama dengan 4, so 4 true Bila 4, so dia akan check. 4 sama dengan 4 true. True, terus break. Okay, pergi kepada break. Lepas break, apa dia buat? Keluar je daripada looping ni. Okay, so break lah. Okay, so ni adalah output dia. Okay, boleh? Boleh tak ni? Awak kena tengok balik slide tu, tengok macam mana Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, so tengok balik. Okay, satu lagi saya nak saya kata tadi apa dia? Exception handling. Exception Exception. Sekejap saya dalam klik ada saya bagi link kan? Yang exception handling kan? Ada tak? Itu macam ada link ke tak ada? Pedik dalam banyak.